Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tular di kalangan netizen betapa dahsyatnya kecaman terhadap pihak kerajaan berkenaan tentang pendaftaran yang tak lepas-lepas oleh seluruh rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca ni. AstraZeneca ni rupanya antara vaksin yang diambil oleh kerajaan Malaysia. Ada 3 sebenarnya, iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Yang isu sekarang ni ialah AstraZeneca lah. Okey, di mana kalau ikutkan AstraZeneca ni memang telah diletakkan di bawah program imunisasi COVID kebangsaan. Cuma tular beberapa berita di dalam dan luar negara tentang keraguan kebolehupayaan vaksin ni lah. Ada yang kata pakai je vaksin ni darah akan jadi beku. Sedangkan memanglah ada berlaku kes, tapi kes terlampau isolated, terlampau kecil. Okey, terlampau kecil sehingga kalau tak silap saya grafnya sekitar 0.004%. Okey, menyebabkan bila pendaftaran dibuat di aplikasi MySejahtera, apabila telah ada appointment, ramai yang tak hadir untuk dapatkan vaksin ini. So apa kesannya? Kerajaan terpaksa membuat satu keputusan untuk membuka kepada pendaftaran sukarela terhadap vaksin khusus untuk AstraZeneca ni. Okey, dan untuk pengetahuan kita, pembukaan pendaftaran berkenaan tentang vaksin ini berlaku sebanyak 3 fasa. Fasa pertama sekitar bulan Mac, kalau saya tak silap. Fasa kedua melibatkan orang-orang tua yang berumur 60 tahun ke atas dalam bulan ni juga. Dan fasa yang ketiga yang berlaku pada hari Rabu yang lepas. Okay? Isu sekarang ni yang dok netizen marah ni bila? Ialah berlaku pada Rabu yang lepas. Apabila jutaan pendaftar menyerbu dalam satu masa untuk mendaftarkan AstraZeneca ni, menyebabkan sistem jadi hang, orang refresh tak lepas-lepas. Elok-elok nak ambil vaksin kat lengan, dipegi vaksin kat laptop tu tuan-tuan. Okay? So jadi kita kena tahulah bahawasanya ada beberapa perkara yang kita kena sedar terhadap isu yang berlaku ni. Baik. Pada fasa pertama, pendaftaran berlaku sekitar 133,000 orang yang mendaftar dan adalah yang dibawa forward ke depan. Dan waktu tu tak ada isu sangatlah sebab memang betul walaupun habis dalam masa yang singkat, mungkin waktu tu orang mungkin tak nampak lagi, tak sedar lagi dan mungkin ketakutan tu masih lagi tidak dirasai sangatlah. Mungkin akibat kes pun tidaklah seteruk sekarang. Baik. Masuk fasa kedua, dibuka kepada pendaftaran umur 60 tahun ke atas. Dibuka selama 2 hari tuan-tuan untuk AstraZeneca ni. Namun pendaftaran tidak begitu menggalakkan. Mungkin atas asbab 2 inilah kerajaan menyiapkan untuk membuka pada fasa ketiga dan berlaku situasi tidak jangka kerana kesedaran rakyat Malaysia terhadap vaksin ini sangat mustahak dan nak ambil vaksin ini cepat. Sebab apa? Varian-varian baru yang datang terhadap pesakit-pesakit COVID ni makin membahayakan. So kesedaran itu timbul menyebabkan berjuta rakyat Malaysia menyerang laman web tersebut untuk daftar. Malangnya seperti mana yang kita tahulah. Okay. Namun kita berjaya, kalau difahamkan, saya dimaklumkan, kita berjaya mendaftar sekitar 950,000 pendaftar dan dibawa pula mereka yang tidak berjaya berdaftar pada fasa pertama tu dalam fasa yang ketiga ini. Okey, jadi macam itulah. Yang lain tu tonton cari sendiri. Sebab tu tuan-tuan, dalam isu ini kita cuba tengok secara meluas isu yang berlega supaya kita ni boleh jadi seorang rakyat yang matanglah dalam menilai. Yang pertama sekali, saya melihat memang satu kesedaran yang sangat baik yang berlaku kepada rakyat Malaysia tentang keutamaan mengambil vaksin. Jadi kalau kita tengoklah kawan-kawan kita kat luar sana tu yang ada start mula rasa tidak mahu ambil vaksin hanya semata-mata asbab mendapat berita yang tidak benar, maka inilah tugas kita untuk bawa kepada rakyat ambil vaksin. Sebab apa? Herd immunity yang kita nak capai 80% di kalangan rakyat Malaysia ni perlu dilaksanakan. Dan saya yakin memang kerajaan sedang menuju ke arah tersebutlah. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kerajaan memang kena jawab apa sebenarnya yang berlaku akibat daripada kegagalan pendaftaran yang dibuat oleh rakyat ni tak berjaya. Sebab kalau ikutkan dalam bajet 70 juta lebih tu. Okay, tapi saya yakin penerangan tentang perkara ini mampu dihadam dengan baik jika kerajaan mampu menyenaraikan kos-kos yang terlibat dalam pendaftaran ini sehingga rakyat betul-betul bersedia untuk melihat vaksin ini bukan hanya isu politik semata-mata, tapi isu kepentingan bersama. Dan yang ketiga, saya ucap tahniah kepada kerajaan kerana AstraZeneca ini telah dimasukkan semula
di dalam program imunisasi COVID kebangsaan, dan kita harap dengan kemasukan semula AstraZeneca ni dalam peak, kita boleh mencapai herd immunity yang baiklah. Dan kita harapkan lepas je semua orang dapat vaksin, kita boleh keluar ke mana-mana saja. Lama dah tak keluar ni. Okey? Apa khabar semua? Assalamualaikum.